ketidakpuasan hati mereka. Sombong, tapi beliau sebenarnya punya satu sifat keegoan. Langsung beliau tidak pernah hadir. Sehingga ini saya pun tak pernah terima buku cek UMNO bahagian sabotaj kepada kepimpinan UMNO. Baik, bersama kita ialah Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Seri Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad. Kita ada beberapa soalan yang agak panas untuk Datuk ulas. Jadi Datuk, apa jawatan Datuk dalam UMNO Melaka dan bagaimana Datuk boleh berada dalam kedudukan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada MyTV yang sudi membuat interview dengan saya pada malam ni dalam usaha untuk mendapat beberapa penjelasan berkenaan dengan isu politik yang melanda negeri Melaka sejak 2-3 hari ini. Dan ianya sebenarnya perlu satu orang kata satu penjelasan supaya rakyat di luar sana dapat mengetahui keadaan dan kedudukan sebenar, apa sebenarnya yang berlaku. Dan insya-Allah saya akan menjelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mampu saya jawab untuk saya jelaskan. Berkenaan dengan pertanyaan ialah bagaimana saya berada ataupun jawatan saya di UMNO Negeri Melaka. Sekarang ni saya adalah Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu. Setelah saya dipilih dalam pemilihan pada 2018 yang lepas, apabila saya telah menewaskan dalam satu proses demokrasi dalam parti UMNO, saya telah mengalahkan yang berbahagia Datuk Seri Idris Harun yang telah memegang jawatan sebagai Ketua UMNO yang lebih, saya ingat lebih kurang dalam 10 tahun tempohnya. Saya ingin menjelaskan bahawa saya berada dalam UMNO ni telah agak lama juga, iaitu sejak tahun 1985. Datuk berjaya mengalahkan Datuk Seri Idris Harun pada pemilihan 2018. Kenapa Datuk tergerak hati menentang beliau ketika itu? Dalam pemilihan bahagian pada tahun 2018 yang lepas UMNO mengalami kekalahan bukan saja di peringkat negeri Melaka tetapi juga di peringkat pusat. Jadi suara-suara akar umbi ini yang telah mengenali saya agak lama bersama dengan mereka. Pada awalnya saya tidak tegak langsung nak menawarkan diri sebagai Ketua UMNO Bahagian kerana saya merupakan hanya jawatan sebagai jawatan kuasa UMNO Bahagian saja. Tetapi bila mana ketua-ketua UMNO cawangan di peringkat cawangan-cawangan dalam bahagian Tangga Batu yang datang berjumpa dengan saya dan melahirkan untuk saya untuk orang kata menawarkan diri sebagai Ketua UMNO Bahagian di atas ketidakpuasan hati mereka terhadap kepimpinan Datuk Idris selaku Ketua Bahagian yang tidak menggambarkan satu kemesraan pada mereka. Iaitu memang kita akui Datuk Degil ni punya sifat yang tidak begitu mesra dengan ahli-ahli UMNO, terutama di bahagian saya, dan ramai ahli-ahli UMNO di bahagian saya sebenarnya berada dalam suasana tekanan kerana di atas kedudukan Datuk Degil dahulu sebagai Ketua Menteri, akhirnya biasanya ahli parti akan akur walaupun mereka tidak merasa satu kepuasan dan juga mereka tidak merasakan satu penghargaan kepada mereka, tapi
sebagai ahli parti biasanya kita akur dengan pucuk pimpinan yang terdapat dalam bahagian-bahagian tersebut. Jadi benarlah apa yang dihebahkan bahawa ketika itu selaku Ketua Menteri Datuk Idris agak sombong dengan rakyat. Jadi saya tak katakan beliau ni mempunyai orang kata satu sifat yang sombong, tapi beliau sebenarnya mempunyai satu sifat keegoan, sukar nak bertemu dengan rakyat, sukar nak menunjukkan satu kemesraan kepada rakyat apabila ianya berada di puncak kuasa sebagai Ketua Menteri. Dan akhirnya ahli-ahli UMNO, rakyat di Negeri Melaka membuat satu penilaian dan juga membuat satu perbandingan. Sebelum Datuk Degis menjadi Ketua Menteri, Melaka dipimpin oleh Tan Sri Tun Ali Rasta, merupakan Ketua Menteri sebelum Idris Harun. Jadi Tun Ali telah menunjukkan sifat kepimpinan yang cukup mesra dengan rakyat, sifat kepimpinan yang orang kata menunjukkan budi pekerti yang baik, seorang yang lembut, yang sentiasa membantu rakyat. Kita tahu dulu kalau sebut rumah Tun Ali ni 2 pagi 3 pagi masih lagi rakyat datang untuk membuat aduan-aduan ataupun meminta sokongan-sokongan kepada beliau. Malah kalau katakan Tun Ali keluar kereta nak balik dalam satu program-program, dia juga boleh membuat tanda tangan surat-surat sokongan di atas kereta dia sendiri. Jadi perbezaan yang ditunjukkan ataupun apa yang ditunjukkan oleh Tun Ali amat jauh beza ni, tak kala Idris ni menjadi Ketua Menteri. Dengan rumah dia pun sukar rakyat nak datang berjumpa, rakyat sendiri nak datang pun nak kena buat temu janji. Kadang-kadang ada yang datang mengadu kat saya, beliau ada dalam satu keadaan beliau berada dalam rumah tetapi dibiarkan rakyat kadang-kadang yang nak berjumpa 3-4 jam menunggu di luar, sedangkan tak ada perkara penting. Diorang kata di dalam rumah tu hanya dia bercakap-cakap berbuah kosong dengan rakan-rakannya saja. Adakah persengketaan antara Datuk dengan Datuk Idris akan berlarutan dalam PRN Melaka? Datuk sedia berlawan dengan Datuk Idris sekali lagi di mana-mana dun? Saya tidak meletakkan bahawa saya ada persengketaan dengan beliau. Sebagai orang yang diamanahkan memimpin UMNO bahagian, saya sedar bahawa tanggungjawab seorang pemimpin ni bukan mudah. Saya perlu berlaku adil kepada semua pihak. Wa'imah pihak tersebut orang yang telah saya kalahkan, kerana pada saya dalam politik, dalam organisasi sesuatu pertubuhan tu, kalau ada pemilihan tak semua saya menang dan tak semua beliau kalah. Maknanya kita mesti saling bergantungan antara satu lain. Yang penting pada kita, matlamat kita bersama Parti Keramaian ini adalah untuk membela untuk nasib agama dan bangsa kita. Apa maknanya kalau dalam satu organisasi, dalam satu pertubuhan, dan saya berada dalam satu bahagian yang sama untuk saya bersengketa, tetapi apakan daya saya, beliau telah menjauhkan diri daripada Parti UMNO di Tangga Batu. Program-program yang dibuat oleh UMNO bahagian, langsung beliau tidak pernah hadir. Beliau mensabotas pada saya parti, sehingga kan duit bahagian selepas saya menang biasanya ada penyerahan tugas, termasuk penyerahan akaun bank Parti UMNO dalam bahagian, tapi sehingga ini saya pun tak pernah terima buku cek UMNO bahagian yang dipimpin oleh beliau. Sepatutnya diserahkan kepada kepimpinan yang baru. Jadi di peringkat awal lagi, beliau telah menunjukkan sikap yang tidak mahu kerjasama, dan pada saya ia merupakan satu sabotaj kepada kepimpinan UMNO yang saya pimpin bersama rakan-rakan. Saya difahamkan Datuk Sri Idris Harun meminta setiap jemputan untuk mesyuarat bahagian
dihantar secara peribadi kepada dia. Benarkah? Kita dah lakukan pada masa kali pertama saya mengadakan program untuk menjemput apa ni yang berhormat Presiden Parti, timbalan Presiden Parti hadir bersama dalam program yang besar kita lakukan, tetapi beliau membuat alasan surat jemputan beliau membuat alasan untuk tidak hadir. Kemudian Presiden Parti datang juga dalam program merasmikan bahagian. Saya pun dah hantar surat jemputan kepada beliau, tetapi beliau membuat alasan beliau ada mesyuarat way di Tehran ketika itu, dia kata. Jadi segala surat jemputan itu secara peribadi lah dihantarkan. Dihantar secara peribadi. Saya nak nyatakan satu kisah ni supaya menjadi satu orang kata satu pengetahuan kepada ahli-ahli UMNO di luar sana, terutamanya bahawa ada satu masa ketika itu kita menjemput yang berhormat Presiden Parti untuk merasmikan UMNO bahagian. Jadi bila kita jemput, dia kata dia tak datang sebab dia ada mesyuarat dekat Tehran, mesyuarat UI di Tehran. Kemudian bila kita malam besok nak mesyuarat agung tu, malam kita buat kemas apa semua, buat persiapan. Tiba-tiba rakan saya, timbalan Ketua UMNO bahagian Datuk Bakar, menerima panggilan telefon daripada kawan dia yang berada di Istanbul, berada dalam feri di Istanbul. Dia kata Tok Bakar ni, saya sama kumpulan saya ni ada Datuk Deris bersama isteri dia. Jadi saya lah baru Datuk Deris berada di Istanbul bercuti dengan meninggalkan kita orang ahli UMNO yang sedang mesyuarat. Pada saya tu pun tak apa kalau dia nak pergi bercuti, tetapi kenapa dia sanggup berbohong? Dia mengatakan dia berada di Tehran kerana pada yang satu hari sebelum tu dia ada tunjukkan welcome to Tehran. Jadi rupanya bila kita tanya kawan Datuk Bakar yang berada di Istanbul tu, dia kata betul, kita orang ada transit di Tehran sebelum sambung perjalanan kapal terbang tu membuat perjalanan ke Istanbul. Sewaktu Datuk Idris Harun menjadi Ketua Menteri, adakah Tangga Batu bertambah maju? Dari segi pembangunan fizikal, saya ingin nyatakan secara terang, tidak ada satu pun sebenarnya pembangunan yang dibuat di kawasan Tangga Batu. Sebab apa yang kita lihat hari ini, bahawa apa yang sedia ada adalah perkara yang telah dijalankan oleh Tun Ali Rastam ketika itu. Jadi pembangunan yang terdapat di seluruh, terutamanya di bahagian Tangga Batu, pada saya adalah atas usaha yang telah dilakukan oleh Tun Ali sebagai pemimpin ataupun Ketua Menteri yang kuat bekerja ketika itu, dan akhirnya banyak pembangunan yang telah dilaksanakan di bahagian Tangga Batu. Saya ingin juga nak nyatakan di sini bahawa kalau katakan seorang Ketua Menteri lah tuan-tuan, saudara-saudara, kalau katakan semangat daripada parti, sehingga hari ini kita rasa agak terkilan dia sebagai pengurusi perhubungan UMNO ketika itu Negeri Melaka, beliau juga sebagai Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, sehingga ini pejabat UMNO Tangga Batu tak ada. Tak wujud. Kalau tak ada, kalau kita pergi dekat bahagian-bahagian lain, ada bangunan-bangunan UMNO dia tersegam indah dan menjadi satu kebanggaan kepada ahli UMNO, kerana di situlah tempat mereka boleh mengadakan perbincangan, mesyuarat, perjumpaan-perjumpaan. Tetapi amat malang, amat sedih bahagian Tangga Batu, dan ketika itu mempunyai seorang pemimpin selaku pengurusi perhubungan malah menjadi ketua kerajaan Negeri Melaka, tetapi tidak boleh mengadakan. Maknanya parti yang memberikan beliau tempat, bagaimana beliau nak melakukan orang kata yang saudara tanya tadi, pembangunan yang nak dilakukan di kawasan Tangga Batu tu. Baik, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Sekiranya Datuk terpilih sebagai calon, apa manifesto yang akan Datuk Seri bentangkan kepada rakyat?
Saya sebenarnya dari soal calon ni, saya tidak meletakkan diri saya untuk menjadi calon. Saya memikul tanggungjawab sebagai Ketua UMNO bahagian ni adalah saya nak melihat supaya wujudnya satu kemesraan. Kalau dulu ahli-ahli UMNO Tangga Batu ni melahirkan rasa kesedihan mereka kerana mereka tidak ada dapat satu sentuhan kasih sayang pada pemimpin, kerana pemimpin yang mereka miliki adalah pemimpin yang saudara cakap tadi, iaitu seorang yang agak sombong, ego, tidak dapat orang kata merasai akan rasa keahlian ahli-ahli UMNO untuk dia melakukan kemesraan. Alhamdulillah, dalam tempoh yang terdekat ni, sejak tahun 2018 saya memegang jawatan, saya melihat kemesraan yang begitu terjalin. Kita boleh turun ke bawah, saya sendiri boleh masak dengan kakak-kakak ahli-ahli UMNO, boleh buat program-program tertentu. Itu sebab moto yang kita jalankan adalah setia, kasih sayang dan setia kawan. Kena meletakkan kasih sayang ni adalah paling utama. Kalau katakan kita sayang kepada ahli parti kita, kita sayangkan kepada kepimpinan yang kita bersama, jadi tak ada wujud soal bagaimana orang kata kita ni membiarkan ahli-ahli parti. Itu sebab kita bekerja di Tangga Batu ni adalah bekerja dalam satu pasukan yang saya kira cukup mantap, kerana saya dah, alhamdulillah, saya dah berjaya melahirkan sifat kasih sayang antara ahli-ahli UMNO seluruhnya bersama dengan kepimpinan UMNO dalam bahagian Tangga Batu. Selepas Dato' Idris Harun mengkhianati UMNO dan Kerajaan Melaka, adakah beliau masih mempunyai peluang yang cerah untuk dipilih sekali lagi sebagai wakil rakyat? Saya dalam satu dua hari berdasarkan laporan dan juga saya dapat maklumat, saya mendapati bahawa kecenderungan Dato' Idris dan juga seorang lagi wakil rakyat dalam bahagian saya, itu Dato' Azman, dia dah mula menunjukkan kemesraan, ada perjumpaan dengan Presiden PKR, dan ini menunjukkan, saya harap mungkin arah tuju mereka untuk menyertai parti tersebut. Tetapi saya ingin nyatakan hari ini bahawa kemenangan kedua-dua calon ini adalah di atas kekuatan UMNO itu sendiri. Kalau katakan mereka bertanding hari ini ataupun pada masa yang dahulu atas sifat mereka sebagai individu, saya fikir wang deposit mereka pun kalah. Kerana saya ni kalau kata sebut Dato' Idris ni, saya taklah orang kata kuatir sangat. Bukan saya meletakkan dia ni, saya fikir dalam satu tahap yang rendah, bukan. Saya tidak meletakkan begitu, tapi saya tahu tahap kemesraan dia dengan ahli-ahli ataupun pengundi di dalam bahagian dalam Parlimen Tangga Batu ni, memang dia bukan seorang tokoh, seorang pemimpin yang popular. Kalau katakan Tun Ali ini, saya bandingkan dulu, mungkin kalau Tun Ali ini dulu dalam UMNO, tak bersama UMNO tentu, tapi kalau dia bertanding dalam suasana dia katakan bertanding bebas pun, dia akan mendapat undi yang agak besar juga. Sebab beliau ni merupakan satu, orang kata satu ikon yang pemimpin yang diminati oleh ramai orang, sebab beliau merupakan seorang yang peramah, mesra dengan rakyat, suka menolong rakyat, jauh sekali dengan apa yang telah ditunjukkan pada Dato' Idris ni. Dato' yakin boleh tumpaskan Dato' Idris dan dinobatkan sebagai giant killer? Saya tidak kata saya ni nak bercakap besar. Dalam Islam pun kita tidak dibenarkan bercakap besar, kerana kita mesti merendahkan diri. Tapi dalam politik ni, saya kira saya daripada jawatan kuasa UMNO bahagian yang merupakan satu
orang kata saya bukan ketiga saya menentang beliau, bertanding menentang beliau. Saya bukan timbalan, saya bukan naib, dan saya bukan ada jawatan yang besar dalam kepimpinan bahagian. Saya sekadar menjadi ahli jawatan kuasa UMNO bahagian ketika itu berketuakan dia. Itu kalau ahli UMNO dah menghukum beliau, saya ingat rakyat lebih menghukum beliau. Baik. Di Parlimen Tangga Batu, parti mana yang dijangka akan menjadi pencabar terkuat untuk Barisan Nasional di Parlimen di peringkat DUN? Saya lihat bahawa di Tangga Batu ni kita memang orang kata kita akan berhadapan dengan Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan ni mempunyai orang kata satu parti bersama dengan komponen mereka, iaitu parti PKR, parti DAP dan juga parti Amanah. Daripada situ kita lihat bahawa kedudukan kita sebenarnya pada saya, kita dari sudut orang Melayu, mungkin pada pilihan raya yang lepas kita kalah akibat daripada perkara-perkara fitnah yang dilakukan, janji-janji manis yang telah ditunjukkan oleh Pakatan Harapan. Tapi hari ini kita tahu bahawa rakyat dah mula sedar. Rakyat dah sedar dan rakyat rasa keperetan hidup. Hari ini menyebabkan insya-Allah mereka akan menaruh keyakinan kepada Barisan Nasional yang telah terbukti telah menjaga rakyat yang begitu baik selama ni, tetapi akibat daripada fitnah yang dilakukan, janji-janji manis yang dibuai oleh PH ketika itu, dan PH juga telah menunjukkan bukti tak kala mereka memegang kuasa selama 22 bulan, kehidupan rakyat begitu terhimpit, kehidupan rakyat begitu susah, banyak perkara yang rakyat yang mereka janjikan akhirnya merupakan satu penipuan. Saya ambil satu contoh, saudara. Contoh anak saya, contoh dia menyatakan bahawa kalau menyokong PH ketika itu, hutang PTPTN dia dan rakan-rakan dia akan terhapus. Jadi dia kata ini satu tawaran yang amat baik. Hari ini budak-budak kita, anak-anak kita dah menyesal bahawa janji PH ketika itu adalah janji pembohongan, dan banyak kehidupan rakyat terjejas, subsidi pada nelayan, petani dan berbagai lagi. Nak sebut mungkin tak cukup masa ni, tapi kita nak nyatakan bahawa saya selaku pengurusi Barisan Nasional di bahagian di Parlimen Tangga Batu, kita dah buat gerak kerja kita lebih awal dulu, setahun lebih dulu kita dah mula gerakkan. Semua jentera-jentera kita sudah siap sedia, semua segala maklumat-maklumat kita dapat, dan di atas itu saya yakin pada kali ini kita boleh memenangi pilihan raya ini dengan lebih cemerlang. Dan menyentuh soal Datuk Degis tadi, saya kira di mana tempat dia bertanding dalam Parlimen Tangga Batu ni, sedikit pun tak ada rasa kegusaran pada kita, kerana apa yang saya nyatakan tadi, beliau bukan pemimpin yang terbaik pernah dilahirkan, tetapi beliaulah pemimpin yang telah akhirnya Barisan Nasional jatuh di tangan beliau tak kala beliau menjadi pengurusi perhubungan Barisan Nasional Negeri Melaka. Baik. Daripada 4 DUN dalam Parlimen Tangga Batu, berapa yang Barisan Nasional dapat jangka menang? Apa pandangan Datuk? Berapa agaknya? Di Tangga Batu kita menang sebenarnya dua tempat, iaitu 2 wakil rakyat UMNO yang keluar, Datuk Degil dan Datuk Azman. Datuk Degil di DUN Sungai Udang, dan di Datuk Azman di DUN Pantai Kundo. Jadi kita ada lagi 2 DUN yang kita kalah, iaitu DUN Kelebang. Dan saya nyatakan tadi bahawa kedudukan DUN Kelebang ketika itu ada berbagai-bagai sentimen sebenarnya, di samping dengan tentang fitnah, janji yang dibawa oleh PH, kita juga mengalami sentimen di mana DUN Kelebang ni merupakan kawasan yang boleh dikatakan 67% orang-orang pengundi-pengundi Melayu. Dan ketika itu kita dengar suara-suara untuk
orang biasalah pengundi ni, dia kata ni kawasan Melayu, kenapa nak serahkan pada orang kata parti lain, parti yang bukan parti komponen. Jadi kita kata tak apalah, mungkin kita akan cuba macam ni cara, tapi oleh kerana dah ada berlaku pemilihan yang lepas, kita akur. Tapi kita tahu bagi mereka yang menjadi pengundi yang mengharapkan bahawa calon daripada UMNO mesti bertanding di DUN ini, tetapi mereka tak dapat, akhirnya mereka telah buang undi kepada saya, kepada parti lain. Tapi tidak pada PH sebenarnya, banyak yang mengundi kepada parti PAS ketika itu yang bertanding di kawasan ini. Jadi untuk itu kita telah membuat permintaan daripada Perhubungan UMNO Negeri Melaka supaya Dewan Undangan Negeri Kelebang ni dipulangkan kepada UMNO untuk kali pemilihan pilihan raya yang akan datang ni, supaya kita dapat mengambil balik pengundi-pengundi Melayu yang rasa tak puas hati terhadap mungkin bukan calon komponen kita tu tak baik, calon yang kita ketengahkan itu adalah calon yang baik, tetapi oleh kerana sentimen, tahu bila pilihan raya ni kadang sentimen pengundi itu perlu diambil kira. Manakala di Dewan Undangan Negeri Paya Gumput juga kita dah merangka kerja, dan di kawasan tersebut kita dah wujudkan bersama dengan di kawasan Sungai Udang, kita dah berjaya. Dalam UMNO kalah dahulu, alhamdulillah dengan kerja kuat kita dah berjaya menubuhkan 11 UMNO cawangan baru dalam di Paya Rumput dan di Sungai Udang. Dua. Jadi dalam keadaan orang kata UMNO dah tak begitu popular, tapi kita berjaya mewujudkan 11 cawangan UMNO di atas permintaan kampung-kampung yang mewujudkan UMNO masih lagi mempunyai pengaruh kepada pengundi-pengundi. Benar tu. Okey Datuk, ini soalan terakhir. Apa pandangan Datuk terhadap tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Idris Harun bersama 3 lagi adun ini terhadap rakyat dan kerajaan Melaka? Saya melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Deris adalah semata-mata di atas kepentingan politik beliau. Tak perlulah pada saya beliau nak membohongi rakyat Melaka. Rakyat Melaka mengenali beliau. Kita ambil mudah saja bila beliau tidak menerima kekalahan beliau dan rakan beliau yang keluar bersama beliau, iaitu Yang Berhormat Adun bekas pasal kita Dewan Negeri dah bubar, Yang Berhormat, yang berbahagia Datuk Azman sebagai bekas adun bagi Pantai Kundur mengambil keputusan itu kerana mereka berdua ni kalah dalam pemilihan parti. Datuk Deris kalah sebagai Ketua UMNO Bahagian, Datuk Azman kalah sebagai timbalan Ketua UMNO Bahagian. Bila dia dua orang ni kalah dalam pemilihan beliau, kalah dalam pemilihan bahagian, mereka kedua-dua ini tidak memberikan kerjasama dengan UMNO parti di dalam bahagian Tangga Batu. Mereka punya sikap yang seolah nak sabotaj parti. Benda ini dah berlaku daripada awal lagi dahulu. Jadi bila penghujung ni dalam keadaan kita nak menghadapi pilihan raya, jelas sebagai Ketua UMNO Bahagian, saya menjadi tanggungjawab saya untuk menamakan calon-calon yang bertanding nanti adalah mereka yang berada dalam kepimpinan UMNO Bahagian. Itu dah jadi lumrah di mana pun. Kalau katakan Ketua Bahagian tak ada jawatan dalam parti, akhirnya akan diberikan kepada mereka yang berada dalam kedudukan parti. Sepatutnya kalau dia berjiwa besar, dia menerima keadaan itu. Tapi bila dia melihat bahawa mereka berdua ni tak ada lagi peluang mungkin untuk menyambung sebagai wakil rakyat, jadi dalam masa yang sama mereka membuat gerakan dan mereka rasa mereka dapat peluang bila mereka berjumpa dengan PH
untuk memberikan sokongan kepada beliau untuk menjatuhkan kerajaan UMNO yang ada pada hari ini, yang ditunjangi oleh UMNO, untuk mereka jatuh, dia Datuk Degil jatuhkan untuk dia mendapat jawatan sebagai Ketua Menteri. Jadi bila ada sifat begitu, dia kata ini mungkin satu kesempatan yang boleh dia lakukan untuk dia mengambil peluang ini untuk dia meletakkan diri dia, menjadikan diri dia sebagai Ketua Menteri semula, dan akhirnya dia boleh memimpin dan dia juga boleh bertanding dalam pilihan raya yang lepas, tetapi bukan dalam parti UMNO, kerana dia fikir masa tu dia dah bersama dengan PH. Jadi akhirnya apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk kepentingan diri dia, untuk orang kata untuk dia tak ada fikir soal perjuangan UMNO. Kalau dulu dia sebut perjuangan UMNO, saya pun tengok takut. Pernah dia kata tori tangan dia keluar darah dia tetap darah UMNO. Kan? Jadi saya kata, saya ingin peringatkan pada Datuk Degil, tak payahlah nak nyatakan perkara yang bukan-bukan semasa nak bela rakyat Melaka ke, nak ini. Dia pernah jadi Ketua Menteri, orang pun tahu. Rakyat nak jumpa pun susah. Rakyat nak minta pertolongan dia pun susah. Memang dia jadi Ketua Menteri yang tidak popular, yang akhirnya merosakkan kepercayaan rakyat kepada parti UMNO itu sendiri, kerana melahirkan pemimpin seperti beliau itu sendiri. Baik. Adakah calon-calon UMNO kalau kata berlaku pilihan raya negeri ni di Parlimen Tangga Batu, UMNO Tangga Batu akan tampilkan calon muda dan untuk bergandingan dengan calon lama? Dalam soal pemilihan calon ni, saya akan membuat penelitian yang cukup teliti, kerana pada kita memang kita ada pengundi yang anak-anak muda juga, tetapi bagaimana kita boleh mencorakkan supaya apa yang kita lakukan ini akhirnya akan boleh membuahkan kejayaan. Jadi dalam soal itu saya akan teliti dengan penuh berhati-hati, kerana saya tak nak ada kesilapan yang saya lakukan akhirnya parti mendapat, orang kata, akibat yang tak baik. Jadi insya-Allah dalam soal ini saya akan fikir semasak-masaknya, saya akan buat penilaian, penelitian, supaya saya yakin saya memang mempunyai keyakinan yang amat tinggi, saya mempunyai iktizam yang amat kuat. Untuk kali ini saya nak pastikan bahawa di mana lorong-lorong, di mana solok-solok, di mana tempat, saya akan tetap bergerak, berjumpa dengan pengundi, dan saya nak terangkan bahawa inilah parti yang boleh membela untuk nasib rakyat, terutamanya di dalam Parlimen Tangga Batu.